Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya nak buat satu live ringkas, ya, dan juga menjawab 2-3 soalan yang telah diajukan kepada saya, ya, dan saya tidak akan mengambil soalan penonton hari ini. Jadi saya mulakan. Ya, pertama sekali saya ingin membuat satu pendedahan. Okey. UMNO kini dilanda satu krisis yang cukup besar yang sedang memecah belahkan parti pada tahap yang tidak pernah sepertinya sebelum ini sejak merdeka. Okey. Jadi ini melibatkan banyak bahagian, banyak cawangan, khususnya negeri-negeri seperti Perlis, Selangor, wilayah persekutuan, ya, Melaka. Saya dipahamkan sedikit sebanyak di Johor dan di Perak agak besar, ya. Dijangka berlaku boikot besar-besaran jentera pilihan raya dan akar umbi, termasuk pemimpin akar umbi pada pilihan raya umum ke-15. Okey. Berita ini adalah sahih. Okey. Saya juga ingin membawa kepada perhatian anda satu perkara yang telah didedahkan oleh Tan Sri Anwar Musa, okey, Menteri Komunikasi. Jadi benda ni sebenarnya saya tahu, malah bukan hanya Anwar Musa, ada beberapa pemimpin saya tahu. Tetapi berdasarkan maklumat risikan tu, saya boleh namakan pemimpin, tapi bukan tabiat saya untuk sengaja membuat live dan dedah nama. Okey. Tetapi memandangkan Anwar Musa sendiri sudah menulis di Facebook beliau, jadi saya ingin nyatakan apa yang disebut oleh Anwar Musa memang berpadanan dengan maklumat risikan yang diberi kepada saya, iaitu di dalam UMNO sebenarnya kita diberitahu oleh top 5 akan menentukan senarai calon, diberi kuasa, ya, untuk menentukan senarai calon. Tetapi menurut Anwar Musa, apa yang telah sedang dilakukan tidak menurut perlembagaan UMNO, di mana senarai top 5 ini ditapis oleh pihak atas. Siapa pihak atas itu Anwar Musa tidak namakan, tetapi saya tahulah, dan saya rasa anda pun boleh teka. Okey. Dan di situ berlaku pancung memancung, ya. Jadi pancung tu bukannya pancung pemimpin disebabkan layak tak layak. Pancung pemimpin disebabkan jika pemimpin itu dilihat tidak sehaluan dengan Zahid Hamidi, dia dipancung. Sebab Zahid sekarang nak pastikan semuanya tukang angguk kepada dia. Dan jika pemimpin tu dilihat lebih cenderung ke arah Ismail Sabri, ramai dipancung. Okey. Ada pemberontakan di bahagian cawangan dan bahagian bila saya kata berontak, bukannya marah, lontar kerusi, lontar meja, tak. Pemberontakan ni maksud dia meluas, tetapi secara amnya pemberontakan bersifat penentangan yang ketara terhadap Zahid Hamidi. Pendek katalah, kalau kita lihat tinjauan, tanpa semua ni berlaku, memang BN akan kena paling teruk dalam PRU ini. Tidak kira macam mana kita buat pilihan-pilihan bagi orang mengundi. Contohnya GTA bekerjasama dengan perikatan, satu bentuk pilihan, kemudian ada pakatan, kemudian ada barisan dan sebagainya. Atau kita buat senarai pilihan berbeza, GTA berasingan, perikatan berasingan, pakatan, barisan. Tidak kira apa bentuk pilihan yang anda beri kepada rakyat, semua keputusan menunjukkan barisan kena teruk, paling teruk. Ini sebelum ada berita ada kucak-kacir dalam UMNO. Sekarang ni di dalam UMNO berpecah teruk dan dijangka berlaku boikot besar-besaran, dan berdasarkan maklumat juga akar umbi sungguh marah. Dan saya nak bawa kepada perhatian juga perkara ni, boikot yang dijangka berlaku dan kemarahan akar umbi juga dilaporkan akan berlaku di dalam PKR. Okey. Dan negeri-negeri dia seakan-akan sama. Okey, seakan-akan sama. Alright. Jadi ini disebabkan bukan hanya ada kemarahan terhadap
memancung pemimpin-pemimpin tertentu, tetapi juga tidak yakin dengan kepimpinan Anwar Ibrahim. Saya dah kata, memang kita ada bukti bahawa beribu-ribu profil palsu laskar cyber dikerah oleh yang pro PKR lah, tak tahu siapa yang kerah. Mereka akan meresap seperti kutu rayap masuk ke dalam laman-laman portal-portal yang selain daripada UMNO, selain daripada PKR. Contohnya, mana-mana portal dilihat pro Tun Mahathir, dia masuk sana. Mana-mana yang dilihat pro orang lain, dia masuk sana. Okey? Dan diarahkan di dalam ruang komen, masukkan slogan, komen banyak-banyak Anwar PM10, Anwar PM10, untuk menimbulkan persepsi pakatan ini kuat. Dan Anwar amat diterima. Tetapi tinjauan menunjukkan Anwar antara pemimpin yang mendapat undi terendah. Ya, Anwar tergolong bersama dengan Ismail Sabri dan Zaid Hamidi antara undi terendah dari segi pilihan calon Perdana Menteri. Yang paling rendah Zaid Hamidi, kadang-kadang 0%, kadang-kadang 1%. Yang paling tinggi, anda percaya ke tak percaya ke, adalah Tun Mahathir, kedua adalah Muhyiddin. Saya dah galakkan anda untuk mengundi. Saya dah letakkan link kepada saluran undian di ruang komen di YouTube. Anda boleh pergi ke sana. Anda ada peluang untuk mengundi, untuk mengubah keputusan. Tetapi setakat ini dah 48 jam, itulah keputusannya. Jadi dikerahkan Laskar Pro PKR ini untuk menulis slogan Anwar PM10, supaya orang yang buat tinjauan ke, orang yang nak kata ini salah, mereka tidak berani, kerana mereka takut nanti malu, ya. So contohnya, saya buat tinjauan menunjukkan keputusan yang memihak kepada tu, kita tak berani sebab diberi persepsi oleh laskar-laskar ni bahawa Tun amat dibenci, Anwar lah yang akan jadi PM. Realitinya sebaliknya, dan difahamkan sebenarnya penentangan besar-besaran terhadap kepimpinan Anwar sedang berlaku di dalam PKR. Ini tidak mengejutkan sebab saudara-saudari, anda melihat pada pemilihan PKR baru-baru ni, okey, pemilihan parti itu ditentukan hanya 12% lebih pengundi. Maknanya 87% lebih tidak mengundi. Risikonya 87% lebih inilah yang akan boikot PKR. Alih-alih diorang sendiri, hanya 12% lebih yang mengundi dalam pemilihan parti. Ya? Di situ anda boleh lihat berlaku penolakan total di dalam PKR. Dan penolakan total ini berdasarkan maklumat risikan sedang berlaku dalam UMNO, tetapi bukan hanya di peringkat akar umbi, di kepimpinan parti, di peringkat akar umbi. Pendek kata, UMNO dah berkecai. Ini sejajar dengan apa yang telah saya beritahu kepada anda berbulan-bulan dahulu sebelum PRU15, UMNO di bawah Zaid Hamidi akan berkecai. Maaflah bagi penyokong UMNO ni. Saya cuma nak beritahu satu sahaja, UMNO tidak boleh diselamatkan. Ya, di dalam pilihan raya ini, oleh kerana GTA dengan Perikatan tidak bekerjasama, maka dijangkakan tidak akan ada parti yang menang majoriti. Tetapi kalau kita lihat tinjauan, GTA mendahului, biarpun tidak akan menang majoriti. Tetapi UMNO adalah sejarah. Ya. Seperkara lagi, bila saya kata ada maklumat risikan yang memberitahu bahawa Anwar dan Zahid sedang bekerjasama, dan memang sedang bekerjasama secara sulit, ada orang kata Rafizi tak akan benarkan. Tolonglah, saya nak beritahu, andai kata hari ini pilihan raya, keputusannya sudah keluar, dan esok PKR Anwar dan Zahid mengumumkan bahawa Pakatan dan Barisan akan bekerjasama, dan mereka akan cuba tarik parti-parti Sabah, Sarawak dan mana-mana yang nak masuk. Rafizi seorang tu, andai katalah Pakatan kerjasama dengan Barisan, dia tarik Sabah dan Sarawak, dia mampu bentuk kerajaan. Memang amat sukar, amat mustahil, tapi katakan, okey, boleh bentuk kerajaan. Kita sudah lihat sebelum ni, DAP sanggup memikirkan jajaran politik baru. Kita sudah lihat sebelum ni, PKR memang sanggup jajaran politik baru.
pada masa perbincangan itu dilakukan, alasan diberikan demi rakyat, demi kestabilan. Alasan dengan mudah boleh diberikan. Pada masa itu tiba-tiba serangan terhadap kleptokrat oleh DAP berhenti, keserangan terhadap kluster mahkamah berhenti. Jadi adakah anda fikir bila seluruh PKR dan seluruh DAP nampak peluang untuk bentuk kerajaan, mereka akan tolak? Saya fikir tidak. Dan sekiranya tidak ditolak oleh majoriti, apakah anda fikir Rafizi seorang walaupun bersuara, dan saya percaya dia akan bersuara, boleh mengubah apa-apa? Tak boleh. Paling teruk pun mereka suruh, kalau anda tak suka, anda boleh belah lah. Itu pada pandangan saya. Jadi jangan berpegang kepada faktor Rafizi akan bersuara. Memang saya percaya Rafizi akan bersuara, memang saya percaya Rafizi tidak akan setuju, tetapi saya tidak fikir ini akan mengubah apa-apa. Mereka akan sanggup kehilangan seorang, dua atau tiga, sebab di dalam situasi di mana mereka mungkin boleh bentuk kerajaan, ramai akan ubah. Dan kita dah lihat sebelum ni, belajar dari sejarah. Itu mesej saya kepada anda semua. Baik, sehingga kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.